Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Di mana biasa manjat syukur kita kepada Allah SWT kerana dalam keadaan masa yang sibuk sibuk, tapi Atuk masih lagi meluangkan sekejap sementara menunggu waktu zuhur. Waktu zuhur, jadi kita ada lebih kurang 20-30 minit. Kita coba buat bicara mengenai quote of the day bersama dengan Atuk hari ini. Tajuk kita hari ini ialah kehidupan ini adalah macam dunia bulat. Kehidupan turun naik, kehidupan itulah sebuah kehidupan. Kehidupan kita mesti melalui dalam proses ini, jatuh bangun, naik turun dan sebagainya. Itulah sebuah kehidupan di dunia. Daripada kita tak ada kepada ada, dan kepada tak ada pula, dan kepada ada pula. Itulah kehidupan kita. Daripada berada dalam alam ruh, kita jadi jasad, masuk jasad, kemudian jadi ruh balik. Kemudian kita berada dalam dunia baru, barzah, alam barzah, dan juga alam, iaitu alam akhirat, sehingga kita dihidupkan semula setelah berlakunya kiamat. Dan kita mesti melalui proses Malik Yaumiddin, iaitu hari akhirat. Kita akan dipertanggungjawabkan sama ada kita ke syurga atau ke neraka. InsyaAllah kita semua ini ke syurga, alhamdulillah. Ke syurga. Jadi pengakhiran kita ni lah hidup selama-lamanya. Hidup di dunia ini adalah sebagai permulaan, putarannya sahaja. Sama-sama pagi hari ini bersama dengan Atuk, tajuk kita hidup ini berputar. Dan sudah semestinya kita mesti memahami kenapa kita dihidupkan di dunia, kenapa kita dilahirkan di dunia. Kita kenapa? Maknanya kita ini dilahirkan ke dunia, kita bersyukur kerana Allah melahirkan kita. Allah melahirkan kita dan kita boleh hidup dengan menempuh ujian-ujiannya. Dan sesungguhnya kita dihidupkan, Allah kata, aku tidak jadikan manusia dan jin, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk sembahku. Maknanya kita dihidupkan oleh Allah SWT di atas muka bumi miliknya ini, alam semesta, ialah untuk sembahnya, untuk beribadat kepadanya. Dan sudah semestinya kita mesti melalui berbagai-bagai ujian. Berbagai-bagai ujian. Itulah yang dikatakan hidup ini adalah sebagai satu pusingan. Satu pusingan. Kita naik, kita turun, kita kecil, kita besar, kita tua. Jadi kita berpusing macam tu. Tapi hebatnya apabila masuk syurga, insyaAllah satu hari apabila kita ditempatkan di syurga, maka kita tidak akan melalui proses muda, tua, dan sebagainya. Iaitu kita sentiasa muda, umur 30-an, macam tu lah. Macam tu. Jadi siapa yang nak umur 30-an, beribadatlah banyak-banyak, berdoa kepada Allah semoga ditempatkan di syurga Firdaus bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Itu yang kita harapkan yang besar-besar, jangan yang kecil-kecil. Harapkan syurga yang tinggi, syurga yang tinggi. Sebab orang yang menyesal selepas kematian ini bukan sahaja orang dalam neraka. Orang neraka memang menyesal. Orang dalam kubur pun dah menyesal dah. Dia menyesal, ya Allah aku menyesal. Ya Allah, hantarlah aku balik walaupun satu hari. Bila Allah tanya, engkau aku hantar balik satu hari, apa kau nak buat? Aku nak beribadat kepadamu. Aku nak sedekahkan harta-hartaku. Tapi it's too late. Too late. Tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa dah. Itu. Tapi orang dalam syurga juga, Allah menyesalnya aku. Kenapa? Sebab dalam syurga nanti akan dipertunjukkan. Akan dipertunjukkan amal-amal ibadat kita. Amal-amal ibadat kita. Jadi masa itu kita mulai merasa, kenapalah aku beribadat sedikit. Kenapalah. Kita sudah dapat melihat bagaimana kedudukan di syurga. Jadi dari segi penyesalan itu bukan saja orang di neraka rasa penyesalan, di syurga pun juga.
akan rasa sedikit penyesalan. Jadi penyesalan orang di syurga ini beza sikit lah. Dia sudah selesa berada di syurga tahap pertama, tahap kedua. Kalau boleh dia nak berada bersama di syurga Firdaus bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi maknanya penyesalan itu tak ada, pusingan dia. Pusingan. Jadi sembang-sembang pagi hari ini sudah hampir pukul 1 sementara menunggu waktu zuhur. Kita sembang-sembang pagi. Masuk waktu zuhur kita berhenti. Kita sama-sama solat waktu zuhur. Sebab itu yang penting. Apabila dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu panggilan Allah. Jadi kita hidup ini adalah untuk sembah Allah. Jadi apabila Allah panggil, kita kena pergi. Tinggalkan semua yang lain. Tinggalkan. Tak kira apa kerja pun. Tinggalkan. Tinggalkan. Sebab apabila Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi tak ada lagi yang besar. Dunia kecil, semua kecil. Harta kecil, isteri kecil, semua kecil. Semua kecil. Semua kecil. Jadi, apabila kita dipanggilkan, kita terus menyahut suruhan Allah SWT menunaikan fardu zuhur nanti. InsyaAllah. Amin. Jadi, kita pun begitu juga. Apabila dengar saja waktu azan zuhur, maka kita tamatkan bual bicara kita pada ini. Jadi, hidup ini satu pusingan. Umpama jam juga berpusing. Berpusing pukul 1 pagi, pukul 2, pukul 3 semua. Akhir-akhir pukul 12, pukul 1 pagi balik. Begitulah berpusing. Dan dunia juga berputar. Semua berputar. Dan bukan saja setakat itu. Nasib kita juga berputar. Kadang-kadang nasib baik, kadang-kadang kurang baik, kadang-kadang jadi baik. Macam tu turun naik. Turun naik. Ada yang berjaya, ada yang kali berjaya, ada yang kurang berjaya, ada yang gagal, dan ada naik balik berjaya. Pusing macam tu. Itulah sebuah kehidupan juga berputar. Di mana dunia juga berputar. Sembang-sembang hari ini. Jadi kita kalau sedang menghadapi ujian daripada Allah SWT, katakanlah dalam soal-soal musibah, maka kita akan berusaha supaya dapat mengatasi perkara itu. Dan kunci untuk mengatasi musibah ini ialah sabar. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah suka kepada orang yang sabar. Sebab itu apa yang kita minta, apa yang kita doa kepada Allah SWT, kita Allah boleh bagi kun fayakun. Kalau kau minta kereta besar, Allah bagi kereta besar besok. Tak ada masalah. Allah berkuasa. Tapi kenapa Allah tak bagi? Kenapa kita kena tunggu? Itu sebab itu kita kata, sebab itulah Allah kata kau bersabar. Orang bersabar ni yang paling beruntung ialah orang yang bersabar. Bersabar untuk menunggu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita minta sesuatu katakanlah kita nak minta jadi jutawan, contoh. Tiba-tiba Allah bagi kita pangkat yang tinggi. Jadi Allah lebih tahu apa yang sesuai kepada kita. Sebab itu Sayyidina Ali selalu berkata, aku tidak akan bersedih kalau apa aku minta Allah tak beri. Tapi aku bersyukur walaupun aku tak minta Allah beri. Allah beri. Ini yang kita harus pegang dalam sahih hidup kita. Jadi apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita, maka kita hendaklah redha dan kita sabar dengan apa yang kita boleh bercita-cita, berfikir yang besar-besar, yang akan datang, iaitu. Tetapi apa yang perlu pada kita ialah selain pada kita minta yang akan datang, kita syukuri apa yang sudah ada. Kita bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Ini juga penting dalam hidup kita. Kadang-kadang kita minta yang jauh kan. Yang sudah ada pun banyak. Banyak. Kadang-kadang kita nampak apa yang kita minta itu lebih besar daripada apa yang kita telah miliki. Terutamanya kita keliru dengan dunia. Dunia ini adalah sesuatu yang tidak ada nilai. Jangan meletakkan dunia melebihi daripada nilai untuk akhirat. Apa itu nilai akhirat? Iaitu dalam beribadah. Beribadah itu nombor satu. Sebab dalam berusaha ibadah adalah kunci kita ke syurga. Dan syurga ini tidak ada tolak dan banding dengan dunia. Tetapi ramai kita keliru. Sanggup menangguhkan solat. Kenapa? Nak selesaikan mesyuarat. Kenapa? Pelanggan sedang ramai. Kenapa? Nak siapkan baca buku. Kenapa? Jadi macam-macam kita bagi alasan. Sedangkan solat itulah matlamat kita yang terakhir, yang besar sekali. Sebab dengan solatlah kita mendapat pahala untuk kita masukkan syurga. Dimasukkan ke syurga, insyaAllah. Amin. Amin. Jadi kita jangan tangguh. Mungkin apa yang kita tangguh itu mungkin sudah terlewat. Sudah terlewat. Jadi kita dalam soal pilihan sebuah kehidupan ini, kita semestinya mesti mengekalkan kepada akhirat dahulu. Solat first. Solat first. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah zikir. Siapa tahu zikir ini. Zikir ini adalah zikir yang diamalkan oleh Rasulullah semasa Rasulullah melakukan tawaf. Tawaf. Jadi zikir ini bermula daripada Hajarul Aswad sehingga kepada makam Nabi Ibrahim. Itulah bacaan Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sehinggalah sampai kepada makam Nabi Ibrahim, Rasulullah berhenti. Dan Rasulullah baca doa-doa lain. Dan apabila sampai kepada penjuru Yaman, Yamani, maka di situ Rasulullah mulai membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, sehinggalah sampai kepada Hajarul Aswad. Itu contoh sedikit. Sebab kita tengok hidup ni berpusing. Tawaf juga berpusing, syair juga berpusing, pergi kanan, pergi kanan, masuk kiri, berpusing. Dunia ini berpusing. Semasa melakukan tawaf di Kaabah, di Siratul Muntaha, di langit ni juga malaikat sedang tawaf. Dunia berpusing. Ya Zaid, pakcik, kalau kita rasa rezeki kita sempit, apa patut kita buat? Solat. Baiki solat dulu. Pertama kau cek solat 5 waktu. Cek solat waktu. Betul-betul bagus. Bacaan betul apa semua. Itu yang paling penting sekali. Sebab apabila kita rasa rezeki kita sempit ini melibatkan dengan dosa. Dosa itu adalah sebahagian daripada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama, perbaiki solat. Kalau boleh sentiasa solat masjid 5 waktu awal waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, banyakkan baca Al-Quran. Yang ketiga, sentiasa berzikir. Minta dengan Allah SWT. Apa saja solusi Zaid yang berlaku, semuanya daripada Allah SWT. Utamakan ibadah dahulu, baru rezeki kemudian. Sebab ramai ada yang mengutamakan mencari rezeki. Kalau tak meniaga waktu ni, rugilah waktu ni. Sedangkan waktu itu waktu zuhur. Kau kena pergi solat dulu. Kemudian balik. Rezeki di tangan Allah. Siapa juga rezeki, jangan takut. Rezeki milik Allah. Kalau kita dah baca dah Maliki Yaumiddin, dialah yang menguasai hari akhirat. Dan kita dah baca dah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Sekalian alam ni bukan sahaja dunia. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Termasuk cakrawala ke, bukan bumi je. Jadi itulah penguasaan Allah. Jadi apabila kita baiki solat kita, baiki solat, dan mulai tambahkan, kalau solat 5 waktu dah cantik dah, tambahkan solat sunat. Solat sunat kena buat solat sunat. Sebab solat sunat ini adalah merupakan penampung kepada solat wajib yang ada kekurangan. Wallahu alam. Itulah saranan Datuk. Baiki solat dulu. Kemudian masuk lagi, tanya lagi yang lain. Tunggu tengok 2 minggu, baiki solat. Baiki solat. Sebab solat ini adalah ibadat yang paling unggul, ibadat yang pertama. Bila daripada mahsyar yang dipertanya ialah solat. Dia tak tanya puasa dulu, tidak. Dia tanya solat dulu. Bagaimana dengan solat engkau? Itu yang akan ditanya. Jadi apabila ditanya, kita dah tahu dah. Ditanya ialah solat, maka kita baiki solat. Ini solat, ibadah pun kena smart ibadah. Smart ibadah, puasa buat. Kan? Zakat keluar, solat tidak. Tak boleh. You are wrong. Tak boleh. Mesti solat dulu. Taklah kata bila solat tak payah puasa, taklah kata macam tu. Tapi mesti melekapkan. Tapi solat itu penting. Jadi di akhirat nanti yang disemak ialah solat. Kalau kau tak solat, dia tak cek dah puasa ke, zakat ke, haji ke. Dia tak cek dah. Dia sumbat dalam neraka dulu. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Jadi Atuk berharap sangat supaya kita perbaiki solat. Begitu juga baca Al-Quran. Ayat yang paling penting sekali yang kau kena baiki, baca dengan betul dan tepat ialah Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab kalau baca Al-Fatihah kau tak tepat, menyebabkan solat kau tak sah. Sebab
Bacaan wajib, rukun fi'li dalam solat ini ialah Al-Fatihah. Bukan ayat Quran, bukan surah Al-Baqarah, bukan Yasin, bukan yang lain. Yang diwajibkan ialah Al-Fatihah. Jadi bacaan Al-Fatihah itu kena betul. Belajarlah Al-Fatihah. Menghadap ustaz. Ustaz tolong dengar, tu imam tolong dengar saya baca Al-Fatihah dan tolong betulkan. Dia akan dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kena pandai. Sebab apa? Apabila betul Al-Fatihah, maka selamat solat kita. Walaupun kita tak pandai baca Al-Baqarah, walaupun kita tak pandai baca Yasin, surah Yasin sebagainya, tapi apabila sudah pandai baca Al-Fatihah, maka solat kita selamat. Solat kita selamat maknanya insya-Allah kita akan ke syurga. Sebab timbangan solat kita cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka jadi itulah waktu zuhur dah nak masuk dah, tak lama dah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil Alam tarakai tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatan Yati. Assalamualaikum tu. Kat mana tu? Kat rumah anak. Mana? Sibuk sikit. Lama tak nampak. Sehat sangat ke? أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Janganlah kita borak lah sambil-sambil kita mendengar bacaan Al-Quran. Jadi tajuk kita hari ini. Baru nampak FYP. Itulah hari ini lewat. Ada hal sikit tadi. Ada hal sikit. Terima kasih banyak hati. Tu doakan semoga sentiasa sihat. Sound apa ni, jam azan ni pun kuat. Tak apalah, kita kan sementara menunggu waktu zuhur. Terima kasih banyak. Tajuk kita hari ini, sema-sema kita ialah mengenai hidup ini adalah putaran. Hidup ni putaran. Jadi kita sebagai seorang Islam yang beriman, kita kena tahu nilai sebuah kehidupan. Kita jangan terbawa-bawa kepada soal-soal keduniaan. Tak salah. Jadi kaya tak salah. Mengejar dunia tak salah. Tapi jangan sampai tinggal akhirat. Itu salah. Itu salah. Itu kena baiki. Ramai sahabat-sahabat Rasulullah kaya. Abdurrahman bin Auf kaya. Saidina Osman hartanya sampai sekarang masih ada. Masih ada harta Saidina Osman di Mekah sampai sekarang. Dia sudah wakafkan. Harta berbilion ada di Arab Saudi. Dan ramai sahabat-sahabat yang lain semua kaya. Saidina Abu Bakar, Saidina Ali semua kaya. Tapi ramai lagi yang hidup sederhana dan hidup miskin. Tapi mereka juga adalah orang yang mendapat jaminan syurga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang kaya pun dapat masuk syurga, orang yang miskin pun dapat masuk syurga. Tapi kaya macam mana? Miskin yang macam mana? Itu penting kepada kita supaya kita tidak keliru. Jadi oleh kerana abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa panjang ayat Quran ni nak baca ni. wa
رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Ya, Jai Azam. Jai Azam. Nak masuk waktu zuhur dah tu. Dia bercakap pun dengan dia. Dan Nabil. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Surakallahul Azim. Kita nak masuk salat tu. Okey, dunia ini sebab adalah pusingan bagi orang yang jatuh, orang yang tewas apa semua. Dia tidak harus duka cita dan sedih. Jangan takut jatuh. Sebab orang yang takut jatuh ini, dia tidak akan memanjat. Apabila dia tidak memanjat, dia tidak akan mencapai apa yang dia kehendaki. Jadi jatuh itu adalah sebahagian daripada kejayaan. Begitu juga dalam mencuba sesuatu. Ambil exam dulu. Tak dapat kecemerlangan, dapat sederhana. Begitu juga dalam soal kita pusingan dunia ini. Kita boleh melakukan sesuatu itu mengikut kemampuan kita. Sama juga bagi orang yang takut gagal. Kerana tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah melangkah. Orang yang tidak pernah gagal ialah orang yang tidak pernah mencuba. Jadi orang yang pernah mencuba dia gagal. Mungkin 10 kali cuba, 9 kali gagal, 1 kali berjaya. Tapi orang yang tidak pernah begitu juga jangan takut salah. Kerana dengan kesalahan yang pertama, apabila kita melakukan kesalahan pertama, maka menjadi pengalaman kita untuk melakukan perkara kedua itu supaya kita tidak membuat kesalahan sebagaimana yang kita gagal yang pertama. Itulah pusingan kehidupan kita. Kita boleh mencoba. Orang gelisah kerana mengharapkan yang baru. Dia lupa keadaan yang sedia ada itu adalah yang terbaik untuknya. Bila kita mengharap sesuatu yang baru, maka kita sudah semestinya kita akan stres. Tapi kadang-kadang apa yang kita sudah peroleh itu adalah sudah cukup baik untuk kita. Itu sepulang kepada kita. Jadi semangat yang lemah,
kita perlu buangkan semangat yang lemah, jiwa yang kecil, segera besarkan, yakin, percaya iman pun, kita semakin teguh, masa hadapan kita penuh dengan harapan. Saya quote ini adalah kata-kata daripada Buya Hamka. Positif bukan negatif, aktif bukan pasif. Ini kata-kata Buya Hamka. Mudah kita fahami kata-kata. Kehidupan itu laksana turunan yang kita bersambung menjadi kata-kata. Itulah kata-kata Buya Hamka. 10 kata-kata Buya Hamka. Keutamaan ialah sesuatu kesenian dalam mencapai kebahagiaan diri sendiri dengan jalan membahagiakan orang lain. Dan last sekali, yang ke-10 ialah orang yang berfikir dan merenungkan diri dan menilai hidup mudah memperbaiki tujuan hidupnya. Itu sedikit perkongsian mengenai itu. Jadi sesiapa yang berminat mengenai produk yang dikeluarkan oleh Datuk, iaitu perfume Kasturi Duha dan juga perfume Kasturi Mariam, boleh buat tempahan di beg kuning. Sudah masuk waktu Zuhur, jom kita solat waktu Zuhur. Jangan lupa solat Qobliyah Ba'diyah Zuhur. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.